Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhi kebatilan tersebut. Wahdina limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha ila sirati mustaqim. Sungguhnya engkaulah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Muslimin, muslimat, para peserta yang dikasihi sekalian, pertama-tama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat datang saya ucapkan kepada semua pada siri kita Adab Penuntut Ilmu online dan offline. Kita pada malam ini kita dah berada pada sesi kita yang keempat. Hari ini kita punya topik adalah berkaitan dengan kaedah menuntut ilmu ataupun cara menuntut ilmu. Ulama kita adalah amat detail perbahasan dia berkaitan dengan adab menuntut ilmu sampai cara menuntut ilmu pun diajar. Macam mana nak menuntut ilmu? What is the correct method? Apa cara yang sahih dalam kita menuntut ilmu juga dibincangkan baik oleh para ulama silam kita ataupun para ulama semasa kita. Jadi seperti biasa, kalau sekiranya kita antum ada pandangan ataupun komen, ataupun kalau saya berikan soalan, minta komen antum, bolehlah dituliskan di ruang chat. Kalau sekiranya ada soalan, boleh manfaatkan Q&A punya box. Ataupun kalau sekiranya kita berikan antum peluang, bolehlah antum raise hand kalau sekiranya nak berikan soalan ataupun komen melalui secara verbal. Dan suka sekali lagi saya ingatkan pada antum, kalau sekiranya saya tahu jawapan bagi soalan yang antum ajukan, insya-Allah saya akan cuba jawab. Tapi kalau sekiranya saya rasa kurang pasti, maka jawapan saya adalah wallahu taala a'lam. Allah Subhanahu wa taala lebih maha mengetahui. Pada minggu lepas kita sentuh tentang niat menuntut ilmu. Pada sesi minggu lalu, pada sesi yang ketiga, kita dah bahaskan tentang apakah contoh-contoh niat yang boleh diletakkan, ditanamkan di dalam hati dalam kita menuntut ilmu. Kita juga dah kongsi dengan antum apakah contoh-contoh niat yang tak dibenarkan kan, diletakkan kat dalam hati ketika mana kita menuntut ilmu. So kita pada sesi minggu lalu kita membahaskan dengan agak detail berkaitan dengan niat menuntut ilmu. Pada hari ini insya-Allah taala kita berada pada sesi kita yang keempat. Kita nak bincangkan tentang kaedah ataupun cara menuntut ilmu. Okay. Jadi berikut adalah beberapa prinsip-prinsip yang perlu dipegang oleh seorang talibul ilm, oleh seorang penuntut ilmu dalam perjalanannya menuntut ilmu. Dan prinsip ini sepatutnya perlu diterapkan daripada awal lagi. Kan? Daripada awal lagi hendaklah diterapkan kaedah-kaedah ini ataupun cara-cara yang kita nak kongsi dengan antum pada malam ini insya-Allah taala. Pada malam ini kita nak kongsi dengan antum 5 perkara yang dibahaskan oleh para ulama kita, yang diingatkan oleh para ulama kita ketika mana kita menuntut ilmu. Secara overview kita sebut terlebih dahulu apakah 5 perkara tersebut. Yang pertama adalah seorang penuntut ilmu hendaklah mendahulukan ilmu yang lebih penting. Ilmu ni banyak. Sebagaimana kita bahaskan pada sesi-sesi yang lalu, ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tak bermanfaat. Ada ilmu yang bermanfaat pun banyak sangat. Jadi di sana ada ilmu yang lebih penting, kan, yang harus diutamakan daripada ilmu yang lain. Kaedah yang kedua yang akan nanti kita bahaskan dengan detail adalah bertahap-tahap ketika mana kita menuntut ilmu. Ataupun dalam bahasa Inggeris sebut sebagai gradual. Kita lakukan benda secara gradual, in a gradual manner. Cara bertahap-tahap dalam bahasa Arab disebut sebagai tadarruj ketika mana kita menuntut ilmu. Kita akan kupaskan nanti insya-Allah sebentar nanti.
Cara yang ketiga adalah mempelajari usul sebelum furuk. Kan? Usul itu ada kaitan dengan asas, kan? Furuk itu adalah berkaitan dengan cabang. Nanti kita akan bahaskan apakah yang dimaksudkan. Yang keempat adalah pemilihan kitab yang sesuai ketika mana kita menuntut ilmu. Kita akan bahaskan sebentar nanti. Dan yang kelima adalah mempelajari ilmu daripada guru. Walaupun di sana barangkali ada tambahan lagi, cuma bagi sesi kita pada malam ini, kita nak berikan perhatian kepada 5 perkara ini. Yang rata-rata saya lihat hampir semua di kalangan ulama setuju tentang prinsip-prinsip yang kita muatkan dalam slide yang ketiga ini. Jadi saya nak mulakan dengan yang pertama terlebih dahulu. Cara yang pertama terlebih dahulu dalam kita menuntut ilmu adalah mendahulukan ilmu yang lebih penting. Tadi kita katakan pada antum, ilmu ada yang bermanfaat, ada yang tak bermanfaat. Hatta di kalangan ilmu yang bermanfaat pula, ada yang lebih penting daripada sebahagian yang lain. Jadi kata para ulama kita adalah hendaklah kita mendahulukan ilmu yang lebih penting terlebih dahulu. Pada kesempatan ini saya nak ajukan satu soalan, cuma soalan ini saya nak buat dalam bentuk poll. Kita nak tengok antum punya pandangan dalam isu ini. Okay, jadi saya akan launch satu poll. Antum akan lihat satu soalan yang tertera dekat skrin antum. Okay. Jadi ada satu soalan yang saya ajukan kepada antum, sama seperti yang ada kat slide. Manakah yang sepatutnya didahulukan daripada sudut pembelajaran? Adakah kita belajar Al-Quran, kita dahulukan, ataupun kita dahulukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa pandangan antum? Kita berikan antum lagi beberapa saat. Okey, jadi saya akan end the poll. Kan kita akan end the poll. Jadi ini merupakan jawapan antum. Ramai di kalangan antum menjawab yang kita sepatutnya mendahulukan Al-Quran. Ada juga di kalangan antum yang menjawab kita sepatutnya mendahulukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi wallahu taala alam, sebagaimana yang diingatkan oleh ramai di kalangan ulama kita, Al-Quran dengan sunnah memang dua sumber yang utama dalam Islam. Kita nak keluarkan hukum, kita nak ambil manfaat, kita rujuk kepada Al-Quran, kita rujuk kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi in terms of keutamaan, in terms of priority, manakah yang kita kedepankan, manakah yang kita dahulukan? Kata ramai di kalangan ulama, kita dahulukan Al-Quranul Karim. Kenapa kita dahulukan Al-Quranul Karim? Adalah kerana Al-Quranul Karim adalah kalamullah. Adalah kata-kata Allah Subhanahu wa taala. It is the speech of Allah Subhanahu wa taala. And tak sama antara kata-kata Allah dengan kata-kata manusia. Kata-kata Allah tak sama dengan kata-kata manusia. Kata-kata Allah Subhanahu wa taala, kan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila kita baca Al-Quran sebagai contoh, setiap huruf itu akan digandakan 10 kali ganda, sekurang-kurangnya 10 kali ganda. Jadi kalau kita baca alif lam mim, ada 3 huruf dekat situ, maka sekurang-kurangnya seseorang yang membaca ayat tersebut akan dapat 30 pahala kalau dilakukan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak sangat kelebihan yang disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Quranul Karim. Dalam hadis Nabi pun, Nabi pernah menyatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kelebihan Al-Quran ini tidak dapat kita nafikan. Kan? Jadi in terms of pembelajaran, kan, ulama kita mengingatkan adalah dua-dua ni penting. Al-Quran penting, sunnah penting, yang lain-lain juga adalah penting. Tapi in terms of keutamaan, kita dahulukan yang ada kaitan dengan Al-Quranul Karim terlebih dahulu. Kerana itu merupakan kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Okay. Jadi adalah pentinglah kan kita dahulukan berkaitan dengan Al-Quran. Bukan kita nak kata tak perlu belajar sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak. Tapi in terms of keutamaan, kita dahulukan Al-Quranul Karim. Jadi, tadi kita sebutkan kepada antum, kita mendahulukan perkara yang sepatutnya didahulukan.
Itu salah satu prinsip yang harus dipegang oleh seorang penuntut ilmu. Contohlah, kadang-kadang saya lihatlah ataupun yang diperhatikan oleh para ulama, sebahagian talibul ilm, sebahagian para penuntut ilmu, mereka menyibukkan diri mereka dengan perkara-perkara khilafiyah. Perkara-perkara yang ada perbezaan pandangan di kalangan ulama. Dia sibukkan hari-hari, dia sibukkan dengan khilaf je. Dia sibukkan diri dia dengan perbezaan pandangan di kalangan ulama. Dia tengok siapa yang beza pandangan dengan dia. Kan? Kemudian dia akan cuba cari refutation ataupun sanggahan, kan. Jadi hari-hari dia sibukkan diri dengan perkara yang ada kaitan dengan khilaf. Bukan kita mengatakan adalah tak boleh belajar tentang perbezaan pandangan di kalangan ulama. Bukan. Tapi at the beginning stage, pada peringkat permulaan, kita tak dedahkan diri kita sangat dengan perkara-perkara khilafiyah, perkara-perkara perbezaan pandangan di kalangan ulama. Kita mulakan terlebih dahulu dengan perkara-perkara yang disepakati oleh para alim ulama kita. Itu yang lebih aula, itu yang lebih utama. Contoh macam kita belajar fikih, kalau antum lihat, ramai di kalangan ulama daripada dulu sampai sekarang, mereka berpesan kepada golongan talibul ilm, mereka berpesan kepada golongan para penuntut ilmu, biar kuasai satu mazhab dulu. Belajar satu mazhab dulu. Kalau daerah this particular region, Southeast Asia, banyak yang bermazhab Syafi'i, maka belajar dulu mazhab Syafi'i sebelum kita beralih kepada perbezaan pandangan di kalangan ulama. Sebelum kita beralih kepada khilaf ataupun comparative fiqh, perbandingan mazhab. Jadi setiap negara barangkali dia ada satu mazhab yang dominan di tempat tersebut. Dekat Southeast Asia barangkali adalah mazhab Syafi'i. Kalau di Madinah, Mekah barangkali adalah mazhab Hanbali. Mereka diajarkan adik-adik, anak-anak di primary school, di secondary school, kan diajarkan mazhab Hanbali terlebih dahulu. Jadi setiap negara mereka mempunyai mazhab yang dominan. So adalah penting kita mulakan dengan satu mazhab terlebih dahulu, kemudian di peringkat yang lebih lanjut baru kita masuk ke dalam perbandingan. Kenapa kurang sesuai bila at the beginning stage kita terus masuk ke dalam khilaf, kita terus masuk ke dalam perbezaan pandangan di kalangan ulama, takut-takut antum jadi keliru. Kan? Baru start belajar fikih dah belajar tentang 5 pandangan. Dalam isu ini ulama beza pandangan kepada 8 pandangan sebagai contoh. Kan? Antum belajar 8 pandangan, kemudian antum pun tak tahu mana satu yang nak ikut. Jadi adalah penting pada peringkat permulaan dimulakan dengan benda yang basic terlebih dahulu, kan, benda yang satu mazhab terlebih dahulu, contohlah dalam bidang fikih. Jadi kita mulakan dengan benda-benda yang asas, benda-benda yang important, baru kita beralih kepada benda-benda yang perkara-perkara yang lain. Saya teringat apa yang pernah disebutkan dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala tentang peristiwa Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala satu ketika didatangi oleh seorang lelaki. Lelaki ini bernama Abu Ja'far ataupun dia punya kunyah, dia punya gelaran adalah Abu Ja'far. Dia datang dekat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, dia tanya banyak sangat soalan berkaitan dengan fikih. Wahai Imam Ahmad, boleh tak berwuduk dengan air ini? Wahai Imam, boleh tak berwuduk dengan air ini? Jadi dia list down all the different types of air. And dia tanya dekat Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala soalan-soalan, kan, yang detail berkaitan dengan fikih. Bila dia dah selesai, bila Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dah jawab soalan-soalan yang diajukan oleh lelaki ini, Imam Ahmad tanya dia satu soalan. Sebelum Abu Ja'far ini mengundurkan diri, Imam Ahmad tanya dia satu soalan. Apakah soalan yang diajukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dekat Abu Ja'far ni? Dia kata, apa doa masuk masjid? Doanya adalah, apa doa masuk masjid? Soalan Imam Ahmad kepada Abu Ja'far. Kemudian dia lihat orang tu tak boleh jawab, Imam Ahmad tanya soalan yang kedua, apa doa keluar masjid? Jadi Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala tanya benda yang very basic, very asas, adalah tentang apakah doa masuk masjid dan apakah doa keluar daripada masjid. Kan? Tapi lelaki ini tak dapat menjawab soalan Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Apa yang cuba disampaikan kat sini adalah benda-benda yang asas haruslah diutamakan terlebih dahulu daripada benda-benda yang advance. Saya faham kadang-kadang sebagian penuntut ilmu ni, dia punya semangat menuntut ilmu berkobar-kobar. Kan?
nak belajar banyak benda. Kan? Tapi kita belajar pun bertahap-tahap. Kita dekat sekolah kerajaan pun, sekolah pemerintah, kita belajar bertahap-tahap. Kan? Kita belajar daripada primary school, kan? Kemudian kita beralih kepada secondary school, kemudian barangkali ada yang masuk junior college, ada yang masuk politeknik, ada yang masuk ITE. Kan? Lepas tu ada yang sambung belajar lagi ke peringkat universiti. Kan? Jadi bertahap-tahap. Daripada benda yang asas ke peringkat yang pertengahan kepada peringkat yang advance. Pelajar yang berada dekat peringkat primary school, kita tak ajar dia benda-benda yang dipelajari dekat level universiti. Pelajar yang berada dekat primary 1, kita tak ajar dia benda-benda yang dibelajar kan oleh barangkali abang-abang senior, kakak-kakak senior yang belajar dekat peringkat masters ataupun peringkat PhD. Kan? Kita dedahkan dia dengan apa yang sesuai dengan peringkat dia. Kan di peringkat tersebut. Sama juga dengan kita menuntut ilmu, khususnya yang berkaitan dengan agama Islam, kita perlu tahu peringkat-peringkatnya. Kan? Jadi sesuai para ulama kita zaman berzaman daripada dulu sampai sekarang, mereka membahaskan juga tentang apakah cara dalam kita menuntut ilmu. Jadi poin yang pertama tadi yang kita nak tekankan kepada antum pada malam ini adalah kita mendahulukan perkara yang lebih penting. Kita bagi contoh tadi, antara Al-Quran dengan Sunnah, maka Al-Quran hendaklah didahulukan. Hatta kalau antum lihat kepada pesanan ulama-ulama hadis, mereka pun ada tulisan tentang adab penuntut ilmu hadis. Mereka pun ingatkan para pelajar yang mendalami ilmu hadis jangan tinggalkan Al-Quran. Kan? Hendak juga diberikan perhatian kepada Al-Quranul Karim. Kalau saya teringatlah perbahasan tentang sejarah pembukuan hadis Nabi SAW, kita akan lihat pada awal-awalnya ada larangan daripada Nabi SAW kepada para sahabat daripada menulis hadis. Dan sebahagian di kalangan ulama mengatakan antara hikmah larangan tersebut adalah kerana takut campur aduk antara isi kandungan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Jadi adalah penting kita meletakkan setiap seperkara itu pada tempatnya yang sesuai. Ada soalan yang baik dekat chat box. Ustaz, bagaimana kami boleh derive that belajar komparatif mazhab boleh mengelirukan di kalangan masyarakat when amongst the community ada orang yang doctors, ada engineers, ada professional and etc. Kerana kemungkinan their mind capacity is greater. Syukran di atas soalan yang baik ini. Memang kita katakan, first kali yang kita nak katakan pada antum sekalian adalah yes, a person can be an expert dalam bidang engineering. Kan? Tapi dalam masa sama juga, that particular person juga can jadi antara orang yang paling jahil berkaitan dengan tafsir Al-Quranul Karim. Sama juga, orang itu boleh jadi orang yang paling hebat dalam penafsiran Al-Quranul Karim. Dalam masa sama juga, dia boleh jadi orang yang sejahil-jahilnya dalam bidang engineering ataupun dalam bidang perubatan dan bidang-bidang yang lain. Jadi, ulama kita berpesan, tak semestinya seseorang itu dia merupakan pakar dalam satu bidang, it means that dia pakar dalam semua bidang. Tak semestinya seseorang itu dia mahir, dia diberikan kefahaman yang mendalam tentang satu bidang, maka dia juga akan digunakan kefahaman yang mendalam dalam bidang-bidang yang lain. Tidak semestinya, kerana pembelajaran ini mengambil masa yang begitu lama. Dan bagi mereka yang pernah belajar comparative fiqh, kan, tentang perbezaan pandangan di kalangan ulama, dia adalah satu lautan yang begitu luas. Kan? Begitu luas. Ada sebahagian pandangan isu khilaf ulama sampai 10 pandangan. Kan? Saya teringat dulu belajar comparative fiqh dekat peringkat degree, kan? Yang mana ulama kita ataupun para asatiza, para masyayikh bila mengajar, kadang-kadang sebahagian isu ni khilaf sampai 10 pandangan. And setiap daripada pandangan tersebut kena analyse dia punya dalil one by one. And dia punya perbahasan dalil begitu panjang. Dia mulakan dengan perbahasan tentang authenticity of dalil, kan? Tentang cara nak keluarkan hukum daripada dalil ini, apakah kaedah-kaedah usul fikih yang digunakan, kaedah usul fikih ini disepakati atau diperselisihkan. Jadi kita akan lihat dalam satu isu sahaja tentang comparative fiqh ada banyak ilmu involved. Dia memerlukan ilmu berkaitan dengan tafsir, dia memerlukan ilmu berkaitan dengan hadis, dia memerlukan ilmu kepada usulul hadis ataupun ulumul hadis, dia memerlukan ilmu kepada usulul fiqh. Jadi dalam satu perbezaan pandangan sahaja di kalangan ulama, dia memerlukan banyak sangat ilmu-ilmu alat yang lain untuk just memahami.
Kan? And kebiasaannya di peringkat beginner, kita tak dedahkan dengan khilaf ulama. Kerana takut antum didedahkan dengan 10 pandangan, so here comes the question, pandangan mana yang antum nak ikut? Ada 10 pandangan dekat depan kita. Kan? Adakah kita main pick and choose? Aku rasa nak ambil pandangan yang A ni. Aku rasa nak ambil pandangan yang B. So here comes the question, when you choose a particular opinion, bila kamu ataupun seseorang talibul ilm pilih satu pandangan, kayu ukur apa yang kita gunakan untuk kita rajihkan pandangan ini? Kayu ukur apa yang kita gunakan untuk kita katakan yang pandangan ini adalah lebih hampir kepada kebenaran? Jadi sebagaimana yang diingatkan oleh para alim ulama kita adalah ilmu ini adalah begitu luas, kan? Especially ilmu comparative fiqh. Dalam mazhab Syafi'i sahaja dia punya ilmu begitu dalam. Kan? Kitab-kitabnya yang ditulis oleh para ulama kita, kan? Daripada yang basic kan kepada yang intermediate kepada yang advance. It's good to know khilaf di kalangan ulama. It's good to know tentang perbezaan pandangan di kalangan ulama. Tapi daripada sudut pembelajaran, kaedah pembelajaran, kita mulakan dengan benda yang simple sebelum kita beralih kepada benda yang lagi advance. Takut-takut antum keliru kan ketika mana kita menuntut ilmu. Nanti kita akan berikan antum contoh apakah kitab-kitab yang disarankan oleh para ulama untuk kita belajar. Yang kedua, kata para ulama kita adalah bertahap-tahap ketika mana menuntut ilmu. Itu yang kita katakan tadi sebagai tadarruj. Kalau kita lihat kepada Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala tak turunkan Al-Quran sekaligus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran tadarrujan, bertahap-tahap, berperingkat-peringkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada usia Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 40 tahun sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam diambil kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Al-Quran diturunkan sedikit demi sedikit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah mengajarkan kepada kita bila kita melakukan suatu perkara hendaklah bertahap-tahap. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi dalam 6 tempoh, 6 peringkat. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala boleh sahaja kan menciptakan langit dan bumi dalam sekelip mata. Jadi antara prinsip yang penting dalam kita menuntut ilmu adalah menuntut ilmu secara bertahap-tahap. Dan apakah yang kita maksudkan ataupun apakah yang ulama kita maksudkan ketika mana mereka mengatakan tadarruj, bertahap-tahap ketika mana menuntut ilmu adalah daripada dua aspek, daripada dua sudut. Yang pertama adalah bertahap-tahap daripada sudut kadar ilmu yang dipelajari. Which means, in simple terms, adalah setiap hari ni berapa banyak kita nak belajar. Okay. Adakah kita belajar terlampau banyak? Ataupun kita belajar sikit? Ataupun kita belajar sederhana? And kadarnya barangkali dia berbeza antara satu individu kepada individu yang lain. Barangkali ada yang mulakan dengan belajar sikit dulu kan. Kemudian bila dia dah konsisten, dia tambah lagi kadar ilmu yang dia belajar. Kan? Mungkin dia dah advance lagi, dia ada masa yang lebih untuk dipelajari. Kan? Cuma ulama kita juga berpesan, actually masa yang paling baik untuk menuntut ilmu adalah bila seseorang itu muda. Belum lagi bernikah. That is the best time to seek knowledge. Kerana tanggungjawab belum lagi banyak. Kerana responsibility belum lagi banyak. Saya teringat jumpa ada satu jemaah haji, saya teringat dulu dekat Masjid Nabawi. Jemaah haji daripada Singapura. Saya tengah duduk-duduk dekat Masjid Nabawi, tengah tunggu azan. Tiba-tiba saya lihat ada sebelah saya ni ada seorang jemaah dari Singapura. Ada pakai beg, saya pun lupa ada ikut travel agent yang mana. Tapi yang pentingnya jemaah haji Singapura. Dia pun duduk sama-sama dekat Masjid Nabawi. Jadi saya berbual lah dengan this particular jemaah haji. Usianya barangkali dah sekitar 60 tahun. Kan? Jadi dia kata dekat saya, dia kata kalau saya lah, kata that particular jemaah, kalau saya ni masih lagi muda, saya akan spend time, kan? Dedicate my time untuk menuntut ilmu. And true enough, kata para ulama, the best time to seek knowledge adalah bila seseorang itu masih lagi muda. Belum lagi banyak tanggungjawab. That is the best time.
bila orang tu dah bernikah, kan bukanlah kita katakan dia tak ada time untuk menuntut ilmu. Dia pun ada time untuk menuntut ilmu, tapi tanggungjawab pun bertambah. Orang yang bernikah pun ada tanggungjawab yang additional, yang extra terhadap spouse dia, terhadap pasangannya, terhadap anaknya, terhadap ibu dan ayahnya. Maka kita akan lihat tanggungjawab itu bertambah. Kan bila tanggungjawab bertambah, maka kadang-kadang masa yang boleh diluangkan untuk menuntut ilmu itu berkurangan. Bukan kita kata langsung tak ada masa, tapi kadang-kadang dia berkurangan. Kan? Jadi the best time to seek knowledge adalah ketika mana usianya muda. Tapi itu tidak menafikan walaupun seorang tu telah lanjut usia, boleh sahaja. Ada sebahagian di kalangan ulama, mereka start untuk ilmu ketika mana usia mereka lanjut. Bila kan, dah lanjut, peringkat lanjut usia mereka, baru mereka start untuk menuntut ilmu, mendalami ilmu. Dan akhirnya juga berjaya untuk menjadi golongan ulama. Jadi kadar ilmu itu beza antara satu dengan yang lain. In terms of pembacaan pun sama. Kan? Kita baca buku kan, for instance. Dia berbeza antara satu orang dengan satu orang. Kan? For some people, kan, barangkali dia cuma boleh baca 10 pages a day je. Buku kan. Saya bukan masukkan Facebook ke apa. Kita tak masukkan social media. Kan? Kita masukkan adalah baca buku. Kan? For some people, barangkali dia boleh hanya luangkan 10 pages a day. Ada people barangkali dia boleh luangkan membaca 50 muka surat dalam sehari. Ada yang barangkali boleh luangkan lebih daripada itu. Saya ada seorang guru dekat Universiti Islam Antarabangsa Malaysia yang juga merupakan supervisor saya, penyelia saya, thesis saya daripada Tunisia. Orangnya adalah suka sangat membaca sampai dia pernah berpesan kat dalam kelas, barang siapa yang tak baca kitab 6 jam dalam sehari tak layak untuk digelar sebagai seorang talibul ilm. Apa pesanan dia? Saya masih teringat lagi. Dia kata, mana-mana student of knowledge, mana-mana penuntut ilmu yang tak spend, tak luangkan 6 jam sehari membaca kitab, maka dia belum layak untuk digelar sebagai seorang penuntut ilmu. Bila profesor tu cakap macam gitu, kita student pun tengok each other. Kita tanya, kau ada baca tak 6 jam dalam sehari? It's not easy untuk baca 6 jam dalam sehari. Nak baca 1 jam dalam sehari pun barangkali dah susah dah for some people. Ataupun for most people. Kan? Dan sekali lagi kita ingatkan, baca yang kita masukkan kat sini adalah baca kitab. Bukan baca social media. Bukan baca Facebook status orang, itu pun baca juga. Tapi bukan bacaan itu yang kita masukkan. Bertahap-tahap daripada sudut kadar ilmu yang kita belajari pada setiap hari. Yang kedua adalah bertahap-tahap daripada sudut cara kita belajar. Kan? Itu yang tadi saya tekankan kepada antum, kita mulakan dengan perkara-perkara yang asas yang disepakati oleh para ulama sebelum kita beralih kepada perkara-perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Kan? Sebelum kita beralih kepada perkara-perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Prinsip yang seterusnya yang kita nak kongsi dengan antum pada malam ini adalah mempelajari usul sebelum furu'. Usul tu ada kaitan dengan asas, kan? Sesuatu perkara. Furu' ni ada kaitan dengan isu-isu yang cabang. Kan? Jadi untuk menjelaskan this particular point, kan? Kita nak tanya antum satu soalan dalam bentuk polling sekali lagi. Jadi saya akan launch this particular poll. Nak tengok apakah pandangan antum berkaitan dengan this particular issue. Mudah-mudahan ada satu skrin soalan yang tertera dekat skrin antum. Manakah yang lebih diutamakan, yang sepatutnya diutamakan? Adakah akidah ataupun fikih? Kan? Akidah ada berkaitan dengan kepercayaan, manakala fikih ni ada kaitan dengan amalan seperti solat dan seumpamanya. Kita nak lihat apakah pandangan antum. Kan? Kita berikan lagi 5 saat sebelum kita end this particular poll. Okey, jadi saya rasa saya akan end this particular poll. Kita akan share result kepada antum. Jadi kebanyakan di kalangan antum pilih yang pertama berkaitan dengan akidah. Ada juga yang pilih berkaitan dengan fikih. Okay? Kita tak dua-dua penting kan? Akidah penting, fikih pun penting. Cuma in terms of keutamaan, kata ramai di kalangan ulama kita adalah kita utamakan pembelajaran berkaitan dengan akidah. Tentang kepercayaan.
Oleh kerana kepentingan akidah ni penting sangat, in terms of dia punya ranking, Nabi SAW bila hantar, mengutus Mu'adz ibnu Jabal, kan, untuk pergi berdakwah, kan, kepada golongan ahlu kitab, kepada golongan Nasrani. Apa pesanan Nabi SAW kepada Mu'adz ibnu Jabal? Nabi berpesan, bila berdakwah kepada mereka, the first thing, perkara pertama yang hendaklah kamu tekankan ataupun ajarkan, dakwahkan adalah berkaitan dengan syahadatain. Yang ada kaitan dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan? Kita naik saksi tiada Tuhan yang layak disembah, kan, kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Lepas mereka dah betul-betul faham dengan syahadatain, kan, maka barulah ketika itu ajarkanlah kepada mereka tentang mendirikan solat 5 waktu. Bila mereka dah faham mengamalkan solat, barulah ajarkan mereka kewajipan-kewajipan yang lain seperti bayar zakat, menunaikan zakat dan ibadah-ibadah yang lain. Poin daripada hadis ini yang kita nak tekankan adalah Nabi SAW perintahkan Mu'adz ibnu Jabal, the first thing adalah ajarkan mereka tentang syahadatain terlebih dahulu. Iaitu syahadatain, 2 kalimah syahadah, ada kaitan dengan akidah. That is why, in terms of dakwah pun, dia punya keutamaan. Benda apa yang kita nak start ajar kepada seseorang yang baru masuk Islam sebagai contoh? Antara bendanya adalah berkaitan dengan akidah. Kita solat bagus macam mana pun, kan? Kita punya fikir bagus macam mana pun, tapi kalau kita melakukan perkara-perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, itu tetap termasuk dalam dosa besar. Sebab tu antara benda yang penting adalah berkaitan dengan akidah. Harus diberikan perhatian. Kan? Harus diberikan, diutamakan. Bukan kita ketepikan yang lain, tapi in terms of keutamaan, kita utamakan berkaitan dengan akidah. Kita kenal Allah Subhanahu wa taala dulu. Kita kenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar tentang para rasul dan tentang rukun-rukun iman yang lain, tentang malaikat dan tentang perkara-perkara yang lain. Baru kita beralih kepada perkara-perkara yang lain sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW, melakukan perkara-perkara, kan, seperti solat, kan, ibadat yang ada kaitan dengan hukum hakam, yang ada kaitan dengan fikih. Jadi kita berikan keutamaan terlebih dahulu kepada akidah. Kita sekarang dah hidup pada abad ke-21. Tapi di kalangan masyarakat kita masih ada yang bergelumang dalam kesyirikan. Dulu bila saya belajar kat negeri Arab, saya ingatkan yang insya-Allah lah Singapura ni dah tak ada orang lagi lah. In the 21st century ni tak ada orang lagi melakukan syirik. Kan barangkali semua dah dia punya akidah dah okey dah. Tak ada lagi kesyirikan. Tapi saya terperanjat bila saya graduate, saya balik ke Singapura, kan, saya mix dengan masyarakat, saya mula mengajar, saya tengok di kalangan masyarakat ada juga yang masih bergelumang dalam kesyirikan. Ada di kalangan mereka tak tahu pun benda tu syirik. Tapi sebenarnya benda tu syirik. Meletakkan pergantungan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang masih menggunakan tangkal, ada yang masih menggunakan wafak. Kan wafak tu adalah ibarat paper kertas, dituliskan nombor-nombor yang tertentu dalam bahasa Arab, dalam kotak-kotak. Kemudian diletakkan di sebahagian tempat. Apakah kegunaan wafak sebagai contoh? Kegunaan wafak adalah sebagai protection, perlindungan. Kan? Kadang-kadang orang buka bisnes, kan? Dia buka kedai, dia jual makanan, minuman, dia gunakan wafak. Ada juga, sampai sekarang pun masih ada di kalangan masyarakat, ada yang letak kat rumah. Kan? Dan ini semua adalah benda-benda yang termasuk dalam kesyirikan yang tidak dirodai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadah bagus macam mana pun, fikir kita bagus macam mana pun, kita champion hafal semua khilaf di kalangan ulama pun, tapi kalau kita masih melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan kata para ulama adalah di antara dosa yang paling besar. Dia adalah di antara dosa besar yang paling besar. Even amongst dosa besar pun ada ranking dia. Ada yang lebih besar daripada sebahagian yang lain. Antara dosa besar yang paling besar adalah kesyirikan. Mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Justru antara benda yang perlu ditekankan juga adalah berkaitan dengan akidah. Harus sangat kita tekankan tentang akidah
Kan kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita elakkan daripada perkara-perkara daripada mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru the next one adalah benda-benda yang lain seperti fikih dan yang lain-lain. Hatta dalam pembelajaran fikih pun ada dia punya keutamaan. Kalau antum lihat, antum perhatikan bagaimana para ulama fikih kita susun kitab-kitab fikih, bab-bab fikih. Kebiasaannya bila mereka masuk dalam satu bab, mereka akan jelaskan dulu tentang apakah benda-benda yang wajib dilakukan dalam ibadat tersebut, seperti contoh wudu, seperti solat. Mereka mulakan dulu dengan benda-benda yang bersifat wajib. Baru mereka mula bahaskan tentang perkara-perkara yang sunat. Sunat-sunat wudu. Kalau kita lihat kepada mana-mana buku fikih, dia tak mulakan dengan sunat-sunat wudu dulu. Dia mulakan dulu dengan arkanul wudu, dengan rukun-rukun terlebih dahulu, dengan perkara-perkara yang wajib. Sama juga dengan bab solat. Para fuqaha kita bila tulis buku-buku tentang fikih, dia tak terus tulis tentang sunat-sunat solat, perkara-perkara yang disunatkan dalam solat. Tidak, mereka mulakan barangkali dengan arkanus salat, rukun-rukun salat, perkara-perkara yang diwajibkan. Baru mereka beralih kepada bab-bab yang lain, contoh tentang sunat. Itu menunjukkan kat situ ada order dia, ada ranking dia, ada keutamaan dia. Benda yang ada kaitan dengan sahnya ibadat adalah lebih penting, harus diutamakan daripada benda-benda yang lain, benda-benda yang sunat. Dua-dua tu sebenarnya important, tapi satu tu lebih important, lebih penting daripada yang lain. Dalam hal ini saya teringat apa kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Ibnul Jauzi ni dia pernah berkata, dia kata aku melihat manusia pada zaman dia. Ada di kalangan mereka yang memberikan perhatian yang teramat sangat tentang najis. Tetapi di kalangan mereka ada yang tidak mengambil peduli langsung tentang dosanya mengumpat. In terms of najis, mereka very particular. Ini najis ke tak, ini najis ke tak, ini suci ke najis. In terms of fikihnya. Tapi sebahagian di kalangan mereka mengambil ringan tentang dosa mengumpat. Dan kan dosa mengumpat pun termasuk dalam dosa yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, ini berlaku pada zaman dia. Dia lihat sebagian manusia pada zamannya, mereka ni banyak bersedekah. Alhamdulillah, banyak bersedekah. Tetapi kadang-kadang di kalangan mereka yang bersedekah ini adalah mereka tak mengambil berat tentang transaksi-transaksi kewangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antara contohnya adalah riba. Mereka banyak bersedekah, dalam masa sama juga mereka langsung tak mengambil peduli tentang benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah riba. Yang mana kita semua maklum, riba ni termasuk dalam dosa yang besar. Jadi, hendaklah kita balancekan, dan kita letakkan keutamaan mana yang harus didahulukan dan mana pula yang harus ditakhirkan, dikemudiankan. Semua ini penting. Cuma kita nak tahu mana yang lebih penting daripada sebahagian yang lain. Jadi saya katakan kepada antum, kan jadi antara akidah dengan fikih, walaupun dua-dua penting, tapi in terms of keutamaan, kita dahulukan yang ada kaitan dengan akidah. Okey, barangkali saya nak lihat terlebih dahulu soalan-soalan yang diajukan dekat chat box dekat Q&A box sebelum kita beralih untuk bahaskan slide-slide yang lain. Ada soalan yang baik ditanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana pula dengan sebahagian orang mula belajar terus dengan hadis dengan mengetepikan pendapat mazhab? Kan kita mengatakan belajar hadis tu bagus, belajar fikih pun bagus. Cuma dia ada tahap-tahapnya lah. Kan? Jadi kalau contoh kita nak belajar hadis sebagai contoh, nanti ada kitab-kitab yang kita nak berikan saranan kepada antum. Sebagai contoh, para ulama kita sarankan kalau kita belajar hadis, jangan terus belajar kitab Musnad Imam Ahmad. Walaupun kitab tu bagus, mulakan dengan kitab-kitab yang kecil terlebih dahulu, seperti kitab hadis 40 Imam Nawawi, kan? Kitab-kitab yang simple sebelum kita teruskan kepada peringkat yang lebih advance. Okay? Jadi pada pandangan peribadi saya, tak salah orang tu nak belajar hadis, tak salah pun orang tu nak belajar fikih ataupun mazhab,
tapi biarlah bertahap-tahap. Kan? Bila kita belajar hadis, kita ikut tahapan peringkat-peringkat yang disarankan oleh para ulama. Di peringkat beginner dulu, kemudian peringkat pertengahan, baru ke peringkat lanjutan. Nanti kita akan bagi contoh apakah contoh-contoh kitab kan, di peringkat asas, di peringkat pertengahan dan juga di peringkat yang lebih lanjut. Sama juga bila kita belajar fikir, kita mulakan jangan terus terjun ke dalam khilaf ulama. Sebaiknya adalah kita kuasai satu mazhab terlebih dahulu. Dan saya lihat ulama-ulama yang besar, kan, baik dalam bidang hadis ataupun dalam bidang fikir, kebiasaannya mereka akan ikut cara macam gini. Kan? Mereka akan kuasai satu mazhab terlebih dahulu sebelum mereka cuba mendalami mazhab-mazhab yang lain. Okay. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang tanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dan antara belajar fardu solat dan membaca Al-Quran, mana yang perlu diutamakan? Kita mengatakan antara fardu solat dengan baca Al-Quran, maka kita dahulukan fardu solat. Kan? Especially solat-solat yang fardu. Kan? Kalau ini maksudkan solat fardu, kita dahulukan solat fardu. Kan? Baik. Solat 5 waktu itu didahulukan daripada baca Al-Quran. Baca Al-Quran hukumnya sunat. Baca Al-Quran di luar solat hukumnya sunat. Sedang manakala fardu solat itu statusnya wajib. Jadi ada satu kaedah yang ulama kita ajarkan, benda yang wajib kita dahulukan daripada perkara yang sunat. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang tanya dekat chat box, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana pula dengan saudara baru, akidah dan fikir diajar serentak ataupun bagaimana? Kan, jadi kalau orang tu baru masuk Islam sebagai contoh, kan, boleh kita, the first thing yang should introduce adalah tentang akidah terlebih dahulu. Kan, itu yang paling important. Tapi at the same time, kalau dia nak belajar fikir pun boleh. Tapi ajalah yang basic-basic dulu. Kan, jangan terus ajar benda yang kompleks, benda yang susah nak faham. Kerana bab fikir ni adalah satu luatan yang begitu luas. Kan? Especially yang ada kaitan dengan fiqh muamalat, fiqh yang ada kaitan dengan transaksi kewangan. Jadi kita katakan berikan tumpuan lebih kepada akidah, dalam masa sama juga kalau nak ajar basics of fiqh, kan, tentang cara solat dan seumpamanya yang perlu dilakukan pada setiap hari, maka boleh juga diajarkan. Tapi pastikan kita ajar yang asas-asas terlebih dahulu. Kan, sebelum kita, bila dia dah lama sedikit, baru kita kongsi dengan perkara yang lebih advance. Wallahu ta'ala a'lam. Saya ambil lagi satu soalan sebelum saya continue dengan slide saya. Ada yang tanya dekat Q&A, bagaimana kalau kita tidak pernah ke sekolah madrasah dan hanya mempunyai ilmu asas agama sahaja, namun kita ingin mendalami ilmu ketauhidan selain ilmu fikih? Apakah kita perlu memahami Al-Quran dan hadis juga? Kan, jadi kalau rata-rata kat Singapura ni, kebanyakanlah majoriti of rakyat Singapura, khususnya orang-orang Islam, tak belajarlah ataupun tak diberikan kesempatan, tak berpeluang untuk belajar dekat madrasah, madaris Islamiyah yang ada kat Singapura ni. Kebanyakanlah, hanya segelintir barangkali yang diberikan peluang, kan, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk belajar di madrasah-madrasah. Tapi walaupun kebanyakan tidak mempunyai peluang tersebut, kan, daripada kecil untuk belajar di madrasah, maka kita pun berkewajipan kan, untuk menuntut ilmu agama mengikut peringkat-peringkat yang sebagaimana tadi saya katakan. Kan, boleh kita dalami ilmu tauhid, boleh kita mendalami ilmu fikih, boleh kita dalami ilmu Al-Quran, boleh kita dalami ilmu hadis, tapi ikut tahap-tahap dia. Contohlah, sebagai contoh hari Isnin, antum nak belajar tentang akidah. Kan, hari Selasa nak belajar tentang Al-Quran, kan, hari Wednesday nak belajar tentang hadis, boleh ke tidak Ustaz? Boleh. Cuma kita sarankan kepada antum, bila belajar each and every field of knowledge tu, biar mulakan daripada bawah terlebih dahulu. Biar mula daripada asas. Jangan terus lompat kepada advance.
Kerana takut-takut bila kita terus lompat kepada peringkat yang lanjutan, yang advance, ada benda-benda yang basic, benda-benda yang asas yang belum kita mahir. And because of kita tak mahir benda tersebut, kadang-kadang sukar kita faham perbahasan-perbahasan di peringkat lanjutan, di peringkat yang lanjut, di peringkat yang advance. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti insyaAllah saya akan cuba jawab lagi. Saya nak continue dengan slides lebih dahulu insyaAllah ta'ala. Okey. Yang seterusnya adalah memilih kitab yang sesuai. Pesanan para ulama kita adalah bila kita menuntut ilmu, yes, perlu ada kitab. Perlu berkitab lah, especially kalau kita mendalami ilmu hadis ataupun ilmu-ilmu yang lain, tafsir ataupun fikih, sebaiknya ada kitab. And bila kita nak pilih kitab, kita pilih kitab yang sesuai. Kalau di peringkat permulaan, jangan terus masuk dalam kepada perbahasan yang advance. Kerana kalau antum perhatikan, ulama-ulama kita yang terdahulu, bila tulis kitab, mereka ni tulis kitab kadang-kadang bukan 1-2 jilid. Mereka tulis kitab berjilid-jilid. Okay. Saya teringat sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Asakir rahimahullahu ta'ala. Dia ada karang sebuah kitab tentang Tarikhud Dimashq, The History of Damascus. Kan? Sejarah berkaitan dengan Damsyik. Berapa jilid dia tulis? 80 jilid. 80 volumes. Musnad Imam Ahmad. Sebagian pencetak, publishers, mereka cetak Musnad Imam Ahmad setebal 50 jilid. 50 volumes. Sebagian kitab-kitab fikih kalau antum akan lihat, tebal sangat. Kan, Majmu' karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, salah seorang tokoh ulama mazhab Syafi'i, dia tulis 25 jilid. Walaupun kitab Majmu' ni dia ada 3 pengarang. Imam Nawawi dia tulis kitab Majmu' ni tapi tak selesai. Dia tulis sampai bab riba dia meninggal. Kan? Buku tu tak komplit. Maka datang ulama Syafi'iyah yang seterusnya, Imam As-Subki rahimahullahu ta'ala. Dia tulis, dia pun meninggal. Rahimahullah. Kemudian datang ulama semasa kita, Syekh Al-Muti'i. Dia tulis sampailah kepada bab yang terakhir. Hari ini kitab Majmu' dijual kan sekurang-kurangnya 25 jilid, 25 volumes. Jadi adakah wajar bagi seorang penuntut ilmu yang baru nak mendalami ilmu fikih terus buka kitab Majmu'? 25 jilid. Kata para ulama kita, kurang wajar. Kan? Kena kitab tu ada di peringkat advance. Ada banyak sangat khilaf dalam kitab Majmu' ni. Kan? Sama juga dalam bidang tafsir. Dalam bidang tafsir, antum akan lihat ulama-ulama kita yang terdahulu bila tulis kitab berkaitan dengan tafsir, mereka tulis berjilid-jilid. Tafsir At-Tabari, kan? Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, berjilid-jilid. Tafsir Al-Qurtubi. Kebanyakan kitab-kitab tafsir ini ditulis secara berjilid-jilid. Jadi pada hari ini kita nak berikan sedikit saranan kepada antum sebagaimana yang disarankan oleh para ulama kita dalam pemilihan kitab yang sesuai ketika mana kita menuntut ilmu. Saya nak mulakan dalam bidang tafsir terlebih dahulu. Kalau saya nak minta pandangan antum, apakah di kalangan kitab-kitab tafsir ataupun apakah di nama-nama ulama tafsir yang antum kenal? Tak kisahlah ulama tu ulama dahulu ke, ulama sekarang ke, ulama Singapura ke, ulama Malaysia ke, Indonesia ke ataupun ulama Arab. Apakah nama-nama, contoh-contoh nama ulama tafsir yang antum kenal ataupun pernah dengar? Boleh tuliskan dekat chat box. Kita minta pandangan antum. Ada yang dah tulis dah, ada kata Ibnu Katsir, ada kata Imam Nawawi. Kan? Ramai yang jawab Ibnu Katsir, ada yang kata Syekh Wahbah Zuhaili, ada yang kata Hamka. Kan? Ada kata Imam As-Suyuti dengan Imam Wahbah, ada kata Tafsir fi Zilal, ada kata As-Sa'id, Qurtubi, kan? As-Sa'di, Jalalain, Fakhrul Razi, Ustaz Sun Haji, kan? Jadi banyak yang antum tulis, dan kebanyakan jawapan antum adalah benar-benar belaka. Jadi ulama tafsir kita sebenarnya banyak daripada dulu sampai sekarang, baik daripada kalangan ulama Arab ataupun ulama yang bukan Arab. Kebiasaannya kalau kita belajar tafsir, antum akan lihat di antara ulama-ulama yang besar dalam bidang tafsir yang terdahulu seperti Imam Tabari, kan Imam Qurtubi, Imam Ibnu Katsir.
Kita pun tak nafikan di daerah Nusantara ni ada juga ulama-ulama kita yang berkecimpung dalam bidang tafsir, yang menulis berkaitan dengan tafsir. Sebagai contoh, kan, Ustaz Son Haji kita yang telah meninggal dunia, rahimahullahu ta'ala, kan, komplit dia tafsirkan Quran dalam bahasa Melayu. Kan? Ada dijual di kedai-kedai, kadang-kadang ada diletak dekat masjid. Cuma kadang-kadang saya terfikir, berapa ramai di kalangan masyarakat Islam Singapura yang baca kitab Ustaz Son Haji. Kan? Itu yang saya terfikir. Ulama kita, mereka dedicate their time. Mereka luangkan masa mereka, kan, nak tafsirkan the entire of the Quran, bukan makan masa yang sikit, dia akan makan masa yang begitu lama. Cuma here comes a question, betapa ramai daripada kalangan masyarakat yang manfaatkan tulisan-tulisan tersebut. Ataupun kita biarkan dekat masjid je, dekat rak-rak buku, ataupun kita biarkan dekat National Library je, ataupun dibiarkan dekat kedai-kedai buku sahaja. Ini pandangan peribadi saya lah. Pandangan peribadi saya adalah salah satu cara kita menunjukkan penghormatan kita kepada para alim ulama, salah satu caranya adalah dengan membaca kitab-kitabnya. Barangkali different people dia ada different way untuk menunjukkan kecintaan dia kepada seorang alim, penghormatannya kepada seorang alim ulama. Pada pandangan peribadi saya, one of the methods, one of the ways kita menunjukkan penghormatan kita, penghargaan kita kepada para alim ulama adalah dengan menelaah, dengan membaca kitab-kitab yang ditulis. Para ulama menulis kitab, kan, untuk kemanfaatan orang ramai. Kan? Jadi adalah baik, kan, kalau sekiranya kita ada kemampuan, kan, kita ada kelapangan waktu, kan, cubalah, kan, plan waktu kita dengan baik agar kita juga dapat menelaah tulisan para ulama kita. Pada slide yang ke-11 ini, saya tayangkan sebuah kitab walaupun dalam bahasa Arab. Kan, kitab ini berjudul At-Tafsir Al-Wajiz. Kan? Dia dikarang oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala. Saya nak bagi contoh macam mana ulama kita baik yang silam ataupun contemporary, mereka menitik beratkan tentang bertahap-tahap ketika mana menuntut ilmu. Mulakan dengan yang asas, kemudian naik kepada pertengahan, kemudian naik kepada peringkat advance. Saya nak ambil satu contoh ulama daripada Syria ini, iaitu Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala. Salah seorang tokoh ulama fikih yang terkenal walaupun dah meninggal dunia, rahimahullahu ta'ala. Syekh Wahbah Az-Zuhaili ini adalah seorang ulama yang rajin sangat menulis. Kan, pada zaman ini. Banyak sangat kitab yang dia telah terbitkan. Dan bila saya baca biografi Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala, Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala dalam sehari, dia luangkan masa 16 jam dengan kitab. Antum bayangkan, in a day, he spend 16 hours 16 jam dengan kitab. Sama ada dia baca, ataupun dia tulis kitab, ataupun dia ajarkan kitab. Itu Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala. And it is not surprising, tidak memberanjatkan, hasil tulisan Syekh Wahbah Az-Zuhaili ni is a lot, banyak sangat. Sampai golongan talibul ilm nak baca pun kadang-kadang tak sempat nak habiskan baca. Banyak sangat tulisan Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala. Seorang alim yang dedicate 16 jam dalam sehari dengan kitab. Saya tertarik dengan Syekh Wahbah Az-Zuhaili ni, cara penulisan dia adalah dalam bidang tafsir, dia ada 3 kitab tafsir. Ramai orang kenal Syekh Wahbah Az-Zuhaili dengan kitab Tafsir Munir. Barangkali kenapa ramai yang kenal Syekh Wahbah Az-Zuhaili dengan Tafsir Munir adalah kerana Tafsir Munir ni dia ada translation dia. Ada translationnya ke dalam bahasa Indonesia. Juga ada translationnya, terjemahannya ke dalam bahasa Melayu. Cuma saya tak pastilah yang diusahakan terjemahan oleh saudara-saudara kita dekat Malaysia, tafsir Syekh Wahbah Az-Zuhaili ni, adakah komplit ataupun hanya sebahagian sahaja yang diterjemahkan. Yang pentingnya kitab tafsir Munir ni selalunya dicetaklah oleh di Malaysia, kitab yang berwarna hijau. Syekh Wahbah Az-Zuhaili, kitab tafsir dia ada 3. Kitab yang paling ringkas berkaitan dengan tafsir yang ditulis oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala adalah sebagaimana yang tertera dekat slide yang ke-11 ini. Iaitu bernama Tafsir Al-Wajiz. Kitabnya tak begitu tebal, 1 jilid je. Tapi actually tebal lah. 1 jilid pun tebal. Lebih kurang 600 muka surat.
Itu kata Syekh Wahbah Zuhaili, dia tulis kitab Tafsir Wajiz bagi golongan mubtadi'in, bagi golongan beginners, bagi golongan yang baru nak start belajar tentang tafsir. Itu diletakkan dalam mukadimah dia. Dalam salah sebuah kitab mukadimah, dia kata Tafsir Al-Wajiz dia khususkan, dia tulis untuk golongan di peringkat permulaan. Kemudian Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala, dia ada buku yang kedua berkaitan dengan tafsir. Kitabnya yang kedua berjudul At-Tafsir Al-Wasit, yang dicetak dalam 3 jilid. Ini panjang sikit. Kalau tadi 1 jilid sahaja, ini panjang sedikit. Kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala, dia tulis kitab Tafsir Al-Wasit untuk golongan pertengahan, untuk golongan intermediate. Jadi siapa-siapa yang dah habis baca Tafsir Al-Wajiz, maka dia boleh naik kepada peringkat yang berikutnya, iaitu Tafsir Al-Wasit, sebanyak 3 jilid. Ini juga ditulis oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala. Jadi perbahasan dia macam berkembang sikit, luas sedikit. Kalau tadi yang Tafsir Al-Wajiz, dia punya tafsir yang ringkas, yang straightforward. Cuma yang peringkat yang kedua ni, dia luaskan sedikit perbahasan dia. Dia panjangkan sedikit perbahasan berkaitan dengan tafsir. Kemudian Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala, dia karang kitab Tafsir Al-Munir, yang pada hari ini dicetak berjilid-jilid. Dulu saya teringat beli kitab ni bila belajar dekat negeri Arab, Tafsir Al-Munir, ada 17 jilid. Campur indeks page, 17 jilid. Tafsir Al-Munir. Kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala, dia karang kitab Tafsir Al-Munir bagi golongan advance. Bagi golongan yang di peringkat advance, di peringkat lanjutan. And true enough, kalau mereka-mereka yang ada kitab Tafsir Al-Munir yang dalam bahasa Arab, ataupun bagi mereka yang ada kemahiran baca dalam bahasa Arab, kalau antum lihat buku ni, sama ada dalam bentuk PDF format dekat online, antum akan lihat dia punya perbahasan adalah perbahasan yang dalam, yang detail. Every kumpulan ayat yang dibahaskan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala ada banyak sangat angle yang dia sentuh berkaitan dengan ayat tersebut. Dia sentuh daripada sudut tentang bahasa Arab, dia sentuh tentang i'rab yang berkaitan dengan bahasa Arab, tentang balaghah, dia sentuh tentang ilmu qiraat, kan kalau ada perbezaan pandangan daripada sudut bacaan, dia sentuh juga. Dia sentuh tentang asbabun nuzul, kenapa ayat ini diturunkan, apa latar belakang sehingga diturunkan this particular ayat kepada Nabi SAW. Dia bahaskan tentang munasabatul ayah, apa kaitan antara ayat ini dengan ayat yang sebelum, apa kaitan antara surah ini dengan surah yang sebelum. Dia bahaskan tentang khilaful ulama, kalau ulama kita berbeza pandangan, kalau mazhab Syafi'i berbeza dengan Hanafi, Hanafi berbeza dengan Hambali, Hambali berbeza dengan Maliki. Dia muatkan perbahasan tersebut dalam kitab Tafsir Munir. Jadi antum akan lihat berjela-jela dia punya perbahasan. Sebab itu boleh stretch all the way sampai lebih kurang 15 sampai 17 jilid. Itu dikarang oleh Tafsir Al-Munir. Dikarang oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala. Cuma bila saya bandingkan terjemahan, kitab terjemahan Tafsir Munir dalam bahasa Malaysia ni ataupun dalam bahasa Melayu, ada sebahagian perbahasan-perbahasan yang ada kat dalam bahasa Arab tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Saya kurang pasti kenapa tidak diterjemahkan. Adakah because dia rumit sangat? Cuma tu yang saya bandingkan lah. Kadang-kadang saya lihat, kenapa yang Arab punya version ni lebih detail daripada yang Melayunya. Bila saya cek-cek, saya lihat ada sebahagian perbahasan-perbahasan yang dimuatkan dalam asal kitab bahasa Arabnya tetapi tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Jadi apa yang kita nak berikan contoh kepada antum adalah Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama semasa kita, bila bab tafsir pun, dia pun menitik beratkan bertahap-tahap. Kan? Kita baca kitab tafsir yang ringkas dulu, baru kita naik kepada yang sederhana, baru kita naik kepada advance. Jangan terus masuk kepada advance. Kan? Kitab-kitab ulama, khususnya kitab-kitab ulama dulu,
yang berjilid-jilid, tafsir Tabari. Antum akan lihat kan, perbahasan dia panjang. Bagi mereka yang pernah baca kitab tafsir Tabari, Imam Tabari ni, dia punya cara mentafsirkan ayat adalah dia suka muatkan khilaf ulama. Kalau ada 10 pandangan di kalangan ulama tentang penafsiran satu ayat, dia akan muatkan ke 10 pandangan. Nanti adalah sekali, usually the final opinion, usually the last opinion, pandangan yang terakhir yang dia muatkan dalam kitabnya itu, itulah pandangan dia, kebiasaannya. Jadi kalau orang tak tahu tentang manhaj Imam Tabari rahimahullahu ta'ala, dia main baca, kan? Dia ingatkan the first opinion, pendapat pertama itulah pendapat Imam Tabari, maka itu adalah tersilap. Tak semestinya pendapat pertama yang dimuatkan oleh Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya, tak semestinya itu adalah pandangan Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Ada sebahagian di kalangan ulama, dia bagi contoh yang lain lah. Ada yang kalau antum lihat tulisan ulama, sebahagian ulama dia kata kalau nak baca kitab tafsir, mulakan dengan tafsir Jalalain. Kan? Tafsir Jalalain yang ada, saya yakin ada terjemahannya ke dalam bahasa Melayu. Kan? Kitab tafsir yang ringkas, barulah naik kepada yang lebih sederhana, barulah naik kepada peringkat yang lebih advance. Jadi sekali lagi kita nak tekankan tentang bertahap-tahap ketika mana menuntut ilmu. Itu adalah berkaitan dengan tafsir. Sekarang kita nak beralih pula kepada hadis Nabi SAW. Sebelum saya nak syarahkan this particular slide dengan the following slides, boleh saya tak minta pandangan antum, siapakah di kalangan nama-nama ulama hadis yang antum kenal, baik daripada kalangan ulama Arab ataupun ulama yang bukan Arab, baik di kalangan ulama silam ataupun ulama semasa, apakah contoh-contoh nama-nama ulama hadis yang antum kenal? Boleh tuliskan dekat chat box. Jadi ada kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, Masya Allah. Ada kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Abu Dawud, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ash-Shafi'i, Sahih Bukhari, Imam Hakim, Syekh Ahmad Syakir, Syekh Arun Na'ud, Syekh Albani, Bukhari Muslim, Imam Malik. Masya Allah. Jadi ada banyak nama-nama yang antum muatkan. Ada kata Imam Suyuti, Syekh Albani. Jadi kita lihat ada banyak, Imam Nawawi. Jadi sebenarnya ada ramailah di kalangan ulama kita yang mahir dalam bidang hadis, baik yang bermazhab Syafi'i ataupun yang bukan bermazhab Syafi'i. Baik yang ulama silam ataupun ulama kontemporari kita, baik ulama yang bukan Arab ataupun ulama yang Arab. Kita akan lihat ada ramai nama lah yang antum sebut. Ada kata Umar Muhammad Nur, betul, Dr. Umar Muhammad Nur. Ustaz Umar Muhammad Nur juga adalah pakar dalam bidang hadis. Pada zaman ini ada kata Dr. Maza, ada kata Dr. Rozaimi dan seumpamanya. Jadi saya setuju dengan kebanyakan jawapan-jawapan yang antum berikan. Mereka memang individu-individu yang berkecimpung dalam bidang hadis, yang mempunyai kemahiran, kepakaran dalam bidang hadis. Dan para ulama hadis kita bila mereka berikan saranan kepada para penuntut ilmu, kalau seorang yang nak belajar hadis, kitab apa dia mulakan? Ada yang tambah Dr. Kamilin Jamilin, Masya Allah. Itu juga adalah salah seorang pakar hadis daripada Malaysia. Jadi kita katakan kepada antum, sebahagian di kalangan para ulama kita, bila sarankan para penuntut ilmu untuk belajar hadis, mereka pun ajarkan bertahap-tahap. Ramai daripada kalangan ulama, mereka sarankan antara kitab, kita mulakan dengan kitab-kitab yang basic, kitab-kitab yang asas. Sebagai contoh, ulama kita sarankan bila kita belajar hadis, kita mulakan dengan hadis 40 Imam Nawawi terlebih dahulu. Hadis 40 Imam Nawawi. Dan kalau antum pergi ke kedai, pergi ke library, cek tentang hadis 40 Imam Nawawi ni, ada ramai daripada kalangan ulama kita yang pernah syarahkan kitab hadis 40 Imam Nawawi ni. Baik ulama yang silam ataupun ulama semasa. Jadi ada banyaklah kitab syarah hadis 40 Imam Nawawi, hatta Dr. Zulkifli Al-Bakri, iaitu mufti wilayah, the previous mufti wilayah pun pernah syarahkan kitab ini. Kitab Al-Wafi, yang dikarang oleh Dr. Mustafa Al-Bugha pun pernah syarahkan. Ada ulama-ulama daripada pelbagai negara yang pernah syarahkan kitab hadis 40 Imam Nawawi. Jadi ramai di kalangan ulama kata, sebelum antum belajar Sahih Bukhari,
sebelum antum belajar Musnad Imam Ahmad, kan, mulakan dulu dengan kitab yang lebih basic. Kan saya teringat dulu pesanan guru saya, kan, beliau suruh, ada sebahagian di kalangan guru-guru saya yang dia suruh hafal kitab hadis 40 Imam Nawawi ni, kemudian suruh fahamkan betul-betul intipati hadis 40 Imam Nawawi. Dan dia kata, saya masih teringat lagi pesanan sebahagian di kalangan guru-guru saya, dia kata, antara kelebihan you hafal hadis 40 Imam Nawawi ni, kalau antum diminta untuk berikan tazkirah, kan, kat mana-mana je, secara mendadak, tiba-tiba orang suruh kita bagi tazkirah, kita pun tak buat persiapan. Sebagai contoh, kata sebahagian di kalangan guru saya, syarahkanlah sebahagian ataupun satu ataupun dua hadis daripada kitab hadis 40 Imam Nawawi. Ada banyak sangat pengajaran daripada hadis-hadis yang dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, walaupun dia bermazhab Syafi'i, tapi kitab-kitab tulisan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mudah diterima oleh pelbagai alim ulama, oleh pelbagai penuntut ilmu, walaupun mereka mempunyai mazhab yang berbeza dengan mazhab Syafi'i. Imam Nawawi dia mazhab Syafi'i. Imam Nawawi, tokoh ulama hadis, dia bermazhab Syafi'i. Dia ada karang kitab berkaitan dengan Al-Majmu', ada Rawdatul Talibin, dan juga kitab-kitab fiqh Syafi'i yang lain. Banyak sangat sumbangan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam mazhab Syafi'i. Walaupun Imam Nawawi bermazhab Syafi'i, tapi ulama-ulama yang lain, penuntut-penuntut ilmu yang lain, walaupun mereka mempunyai mazhab yang lain, mereka tetap mengkaji tulisan-tulisan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi hebatnya alim ini, dan Imam Nawawi sebagaimana yang kita maklum, Imam Nawawi ni dia meninggal ketika mana usianya lebih kurang 45 tahun. Lebih kurang 45 tahun dah meninggal dah. Tapi Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, walaupun ilmu dia dipinjamkan dekat dunia ini tak begitu panjang, tetapi beliau berjaya memanfaatkan masa 45 tahun tersebut untuk menulis, kan, karya-karya yang baik, kan, yang bermutu untuk dibaca, untuk dipelajari oleh orang-orang Islam. Dalam bidang hadis, Imam Nawawi ada tulis, baik yang berkaitan dengan mustalah hadis, baik yang berkaitan dengan hadis itself, syarah hadis, kan. Antara kitab dia yang famous adalah Syarah Sahih Muslim. Dia syarahkan hadis-hadis dalam kitab Sahih Muslim, kan. Berkaitan dengan Quran pun dia ada tulis, berkaitan dengan fikih pun dia ada tulis. Jadi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala adalah salah satu ulama yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berkati umurnya, masanya digunakan dedicate untuk menulis, menyebarkan ilmu. Sebahagian di kalangan ulama kita juga mereka berpesan kalau selesai daripada hadis 40 Imam Nawawi, naik lagi sikit. Naik kepada kitab Umdatul Ahkam yang dikarang oleh Imam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Ustaz, kitab Umdatul Ahkam ni kitab apa? Kitab Umdatul Ahkam adalah kitab berkaitan dengan hadisul ahkam. Apa itu hadisul ahkam? Hadisul ahkam adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum hakam. Senang kata yang ada kaitan dengan fikih. Hadis-hadis berkaitan dengan wudu, berkaitan dengan solat, kan, berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan ibadah-ibadah yang lain, kan, itulah kitab Umdatul Ahkam yang dikarang oleh Imam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Antara kelebihan kitab ni taklah begitu tebal, dan dalam masa yang sama juga kitab Umdatul Ahkam ini adalah hadis-hadisnya diambil daripada kitab Sahih Al-Bukhari, hadis-hadisnya diambil daripada kitab Sahih Muslim. So in terms of authenticity, in terms of kesahihan riwayat-riwayat yang ada kat dalam kitab hadis ini, kata para ulama kita, semuanya boleh dijadikan sebagai hujah dalam hukum hakam. Kerana hadis-hadisnya diambil daripada kitab Sahih Al-Bukhari, hadis-hadisnya diambil daripada kitab Sahih Muslim, kan? Antara kitab-kitab yang mana derajat hadisnya adalah derajat-derajat yang sahih. Begitu juga ramai di kalangan ulama kita yang telah mensyarahkan kitab Umdatul Ahkam. Kitab ini ada terjemahan, kan, ke dalam bahasa Indonesia, ada terjemahan ke dalam bahasa Malaysia. Kan, yang terjemahan dalam bahasa Malaysia adalah sebagaimana yang tertera dekat slide nombor 15 ini. Kalau dah selesai belajar Umdatul Ahkam, kitab apa lagi nak belajar, Ustaz?
Antara saranan para ulama kita, dah habis belajar kitab Umdatul Ahkam, naik kepada kitab Bulughul Maram. Kan? Kitab Bulughul Maram ini adalah karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dikumpulkan, ditulis oleh Imam Ibn Hajar. Dan suka kita ingatkan kepada antum sekalian, yang Ibn Hajar dalam mazhab Syafi'i ini ada dua Ibn Hajar yang terkenal. Satu Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, satu pula adalah Ibn Hajar Al-Haytami. Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dia lebih prominent dalam bidang hadis. Kitab hadis ini yang terkenal, Fathul Bari. Kitab yang mensyarahkan kitab Sahih Al-Bukhari. Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Jadi orang kalau belajar hadis, dia mesti kenal imam ni. Banyak jasa Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, especially dalam bidang hadis. Manakala dalam bidang fikih pula, kita ada Ibn Hajar Al-Haytami. Itu pun Ibn Hajar juga. Tapi belakang dia lain, bukan Al-Asqalani, tetapi adalah Al-Haytami. Jadi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dia karang kitab Bulughul Maram. Berbeza dengan kitab Umdatul Ahkam yang tadi itu, kitab Bulughul Maram ni hadis-hadis ahkam, hadis-hadis berkaitan dengan hukum hakam, dia campur aduk. Ada hadis riwayat Bukhari, ada hadis riwayat Imam Muslim, ada hadis riwayat Imam Tirmizi, ada riwayat Imam Abu Dawud, dan juga imam-imam yang lain. Jadi in terms of authenticity pun dia campur aduk. Kan? Kalau kitab Umdatul Ahkam, kesemuanya hadis adalah hadis yang sahih, tapi Bulughul Maram, kan, sebahagian di kalangan hadisnya barangkali dipertikaikan oleh para alim ulama kita. Jadi itu adalah Bulughul Maram. Kan? Jadi antum akan lihatlah daripada sudut pembelajaran hadis pun ada tahap-tahapnya. Kan? Jadi kita nak berikan penekanan bila kita belajar hendaklah tadarruj. Kita kena pilih kitab yang sesuai. Dulu saya teringat saya pergi belajar dekat rumah guru saya. Waktu itu saya masih belajar di peringkat degree. Saya pergi ke rumahnya untuk belajar. On the first session, saya masih ingat dia tanya dekat kita, antum semua nak belajar kitab apa? Kan? Jadi dia tanya one by one. Jadi dia tanya kawan saya kata, Ustaz, kita nak belajar kitab Majmu' Imam Nawawi. 25 jilid. Jadi almost everyone yang datang dekat kelas tersebut, dia bagi nama kitab yang tebal-tebal. Berjilid-jilid. Tapi saranan yang diberikan oleh sang guru pada ketika itu, marilah kita mulakan dengan belajar kitab berkaitan dengan hadis 40 Imam Nawawi. Dimulakan dengan yang basic terlebih dahulu. Jadi adalah penting bila kita belajar secara bertahap-tahap. Dekat sini saya ada satu soalan yang saya nak minta pandangan antum. Boleh tuliskan pandangan antum di chat box. Agak-agak apakah faktor yang menyebabkan sebahagian orang-orang Islam kurang berminat membaca buku-buku para ulama? Apa pandangan antum? Apa faktor dia? Apa punca yang menyebabkan sebahagian orang ni rasa macam kurang minat dia untuk membaca, menelaah kitab-kitab karangan para ulama? Boleh kita dapatkan pandangan antum? Ada kata panjang, tak catchy, Masya Allah. Tebal. Ada kata payah untuk difahamkan. Terlalu banyak dan sulit bahasa. Term yang digunakan susah difahami. Semua nak cepat. Tak faham, kemungkinan some are very dry. Tak faham some of the words. Tak tahu mana nak start, Masya Allah. Tak ada gambar, Masya Allah. Terlalu panjang berjila. Bagi pemula agak off the digest. Tiada asas dalam topik tersebut, terlalu sibuk dengan pekerjaan, tidak minat membaca, lebih gemar cari jawapan cepat di internet. Ada kata malas. Banyak dalam bahasa Indonesia. Awareness tak ada. Bukunya mahal, Masya Allah. Ada yang kurang tahap kesabaran untuk merungkai istilah-istilah ulama tak popular. Kadang-kadang dalam bahasa Arab tiada versi Melayu. Terlalu sibuk mencari kesilapan orang di social media. Tak tahu nak cari mana yang baik. Kurang ilmu tentang imam yang muktabar. No time as an excuse. Baca kitab itu tak dapat release. Tengok Netflix lagi syok. Lebih mudah bila berguru.
Jadi itulah komen-komen antum dan kebanyakannya ada kebenarannya lah yang menyebabkan kenapa sebahagian kurang berminat, kan? Dan saya setujulah dengan sebahagian faktor yang antum tulis. Sebagai contoh, bila ada kurang kesabaran. Kita ni belajar kena banyak bersabar. Sama juga dengan belajar kitab, kena banyak bersabar. Hari ini semua benda nak macam dapat sekelip mata. Nak makanan, order Grab, Food Panda, hungry. Tiba-tiba datang lepas 10 minit, 20 minit, 30 minit. Banyak benda kita lakukan dengan cepat. Tapi sebahagian benda bila kita lakukan, dia perlukan masa yang lama. Salah satunya adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni dia perlukan kepada kesabaran. Dulu saya pernah mengajar dekat satu kelas di hujung minggu. Datang seorang pelajar, dia belajar di peringkat sijil kan. Peringkat sijil kebiasaannya peringkat permulaan. Jadi dia belajar di peringkat sijil, kemudian lepas kelas dia tanya saya, Ustaz, macam mana cara nak jadi alim ulama tapi dalam masa yang begitu singkat? Tak perlu belajar luar negeri, tak perlu belajar dalam-dalam, kan? Macam what is the fastest method nak jadi alim ulama? Maka itulah, dia kata dia nak jadi alim ulama tapi dia tak nak spend many years belajar. Dia nak masa yang singkat je belajar. Maka bila saya dengar that particular soalan, saya teringat syair yang pernah dibacakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i pernah didatangi oleh seorang lelaki, tanya Imam Syafi'i tentang cara macam mana nak jadi seorang scholar. Cara macam mana nak jadi seorang alim. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kan? Dia kata, Akhi, lan tanala al-ilma illa bisittatin, sa'unbika an tafsiliha bibayanin, zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun, wa suhbatu ustadhin wa tulu zamanin. Saudaraku, kamu tidak akan dapat memperolehi ilmu melainkan dengan 6 perkara. Akan aku jelaskan kepada kamu 6 perkara tersebut. Antaranya adalah zaka'un, kecerdikan, wa hirsun, kesungguhannya, wa ijtihadun, kerajinannya, wa bulghatun, bekalan dia, especially bekalan wangnya, wa suhbatu ustadhin, sentiasa berdamping dengan guru, wa tulu zamanin, dan masa yang panjang. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, salah satu benda yang dia tekankan, nak jadi seorang alim dalam satu bidang, dia perlukan masa yang panjang. And true enough. Antum kalau baca biografi para ulama kita, mereka spend berpuluh-puluh tahun mendalami cabang ilmu. Baru balik negeri, baru start untuk keluarkan fatwa. Baru start untuk mengajar. They spend a lot of years. Dan kata para ulama kita, antara sebab kenapa sebagian orang barangkali kurang minat adalah kerana sifat sabar dia kurang. Boleh tak kita bersabar untuk menelaah each and every word yang ada kat dalam kitab? Ataupun kita main nak cepat je, nak sampai last page je. Dan suka tengok word conclusion. Suka lihat word kesimpulan. Kurang minat tentang dia punya perbahasan yang kat tengah-tengah tu. Kita belajar ilmu perlu banyak bersabar. Okay. Dan antara sebab punca kenapa barangkali sebahagian kurang minat untuk membaca kitab adalah barangkali kurang kesedarannya tentang the virtues, tentang kelebihan menuntut ilmu. Dan membaca itu termasuk dalam menuntut ilmu. Hadis yang kita pernah kongsi dengan antum, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan demi mencari ilmu pengetahuan, Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan baginya jalan ke syurga. Dan kata para ulama, salah satu cara yang termasuk dalam menempuh jalan menuntut ilmu adalah dengan membaca, dengan menelaah. Saya setuju dengan sebahagian di kalangan antum kata barangkali buku terlampau panjang. Betul, memang buku terlampau panjang. That is why para ulama kita sarankan at the beginner level, kita mulakan dengan buku yang tak begitu panjang. Kalau buku yang panjang, antum akan lihat kadang-kadang kita macam tak semangat nak baca. Bila nak habis. Jadi barangkali di sana ada banyak lagi faktor yang menyebabkan rasa kurang minat membaca. Saya bacakan juga sebahagian di kalangan komen antum dekat chat box. Ada kata tidak menguasai bahasa Arab yang baik, ada kata tidak bertahap. Kan? Ada kata pemikiran di Singapura semua nak cepat, no room for error, sad but is the reality here. Kan? Ada kata too long don't read, TLDR. Sekarang semua dah terlalu fast pace. Kan?
So, adalah pandangan-pandangan antum. Saya setujulah dengan apa yang antum tulislah daripada kalangan komen-komen antum. Jadi apa dia punya solution? Antara solutionnya adalah dia perlukan kepada kesabaran. Dulu saya teringat sebelum saya berangkat untuk pergi ke luar negeri untuk belajar, saya jumpa para asatiza dekat Singapura, pelbagai asatiza yang guru-guru saya, ada yang bertugas di masjid, ada yang bertugas di pergas. Jadi saya jumpalah, saya nak minta nasihat. Saya tanya kepada mereka, Ustaz, Ana ni nak belayar, nak musafir belajar. Jadi apa pesanan Ustaz? Antara pesanan yang saya lihat ramai yang berikan pada saya adalah sabar. Ada sebagian ustaz ni saya jumpa dia, kan, sebelum saya nak musafir, saya minta dia nasihat. Dia punya nasihat pendek je. Rizahan, anta perlu sabar. Kan? Anta perlu sabar. Waktu tu saya dalam hati saya, amat ustaz, saya datang jauh-jauh jumpa ustaz. Ustaz punya pesanan satu word je, sabar. Kan? Tapi bila saya pergi ke negeri Arab, kan, bermusafir, baru saya tahu the value of that word, sabar, walaupun satu word. Memang belajar ni perlukan kepada kesabaran. Kalau penuntut ilmu tak ada sabar, antum akan lihat dia akan tenggelam. Dia akan hanyut tengah jalan. Diperlukan kepada kesabaran. Antara cara nak ubati kan kurang minat untuk membaca buku para ulama adalah dengan mengingatkan diri sendiri tentang kelebihan menuntut ilmu. Nabi kata, kita menuntut ilmu ni adalah salah satu jalan mempermudahkan kita masuk syurga. Dan antara nikmat yang besar adalah nikmat masuk syurga. Kan? Tak ada di kalangan kita yang nak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi salah satu cara yang boleh kita buat, yang insya-Allah kalau kita sertakan dengan keikhlasan kepada Allah, akan mempermudahkan kita masuk syurga. Salah satu caranya adalah menuntut ilmu. Tadi ada yang minta untuk ulang 6 perkara tadi yang dipesan oleh Imam Syafi'i. Antaranya adalah kecerdikan, kan? Kecerdikan, kesungguhan, kerajinan, bekalan, bekalan wang. Ada yang dah tuliskan, dampingi guru dengan masa yang panjang. Syukran. Syukran bagi yang kongsi dengan the rest. Ada yang komen, bukan hang out Ustaz, tapi cabut hilang terus. Masya Allah. Kan? Itu pun ada juga lah kan. Terus hilang terus, langsung tak belajar. Prinsip yang terakhir yang kita nak kongsi pada malam ini, kaedah belajar kan, adalah selain daripada baca kitab, adalah hendaklah mempelajari ilmu daripada guru. Ini adalah penting. Kan? Baca kitab bagus ke tak bagus? Bagus. Tapi kalau boleh jangan tinggalkan mempelajari ilmu daripada guru. Guru yang kita masukkan kat sini adalah guru yang mahir, yang pakar dalam bidang tersebut. Okay. Kalau kita baca kitab sendiri, boleh dapat ilmu ke Ustaz? Boleh. Boleh tersesat tak Ustaz baca kitab? Boleh juga tersesat. Kalau antum tak pandai pilih kitab. Kan? Antum masuk library. Kan? Library ni banyak kitab. Ada banyak authors. Banyak pengarang. Sekali antum terpilih kitab yang mana seorang pengarang, dia punya idea memang langsung tak betul. Kan? Contohlah antum terjumpa kitab Orientalis yang meragukan tentang isi kandungan Al-Quran, yang meragukan tentang sunnah Nabi SAW. Antum baca, antum kata bagus ni. Kitab ni bahasa Inggeris ni bagus. Antum baca sendiri, tapi idea dia tak betul, idea dia ditolak oleh semua para ulama kita, tapi antum tak tahu yang buku ni adalah buku yang mengandungi idea-idea yang berbahaya, maka antum telan bulat-bulat, maka takut-takut kita pun tersesat. That is why, selain daripada membaca kitab, adalah penting untuk kita berguru. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada golongan yang berilmu kalau sekiranya kamu tidak tahu. Bukan hasrat niat saya untuk merendahkan pembacaan. Pembacaan tu penting. Tapi berguru juga adalah penting. Guru ni dia tunjukkan kepada kita, ini jalan yang betul, ini jalan yang salah. Ini jalan antum kena berhati-hati. Kan? Kalau tak berhati-hati, antum akan tergelincir. Dia adalah umpama tour guide kita. Kita kalau masuk sebuah negeri, kan contoh, kalau kita tak buat research sebelum tu, kita main masuk je, kita tak ada tour guide, takut-takut kita ditipu orang,
takut-takut kita tersesat di tempat tersebut, tapi dia lebih mudah bila ada tour guide yang boleh bimbing kita. Kita kalau masuk dalam kedai buku, buku dia banyak sangat. Kan? Kita nak cari satu buku pun tak tahu kat sebelah mana. Buat barangkali kita boleh jumpa that particular buku, tapi barangkali after half an hour baru jumpa buku tu. Especially kalau that particular buku tu, kedai buku tu banyak sangat buku. The easy method adalah awak pergi dekat dia punya counter, tanya, saya nak cari buku ni kat mana? Bila antum ada pembimbing, dia mudahkan kita, proses kita menuntut ilmu. Jadi apakah di antara kelebihan bila kita mencedok ilmu daripada guru? Antaranya adalah kata para ulama, dia adalah jalan yang pintas, jalan yang cepat. Dia jimatkan masa kita. Kan? Guru kita dia ajar, dia bimbing kita. Antum nak belajar, antum start dengan buku ni. Kemudian dah habis buku ni, antum beralih kepada buku ni. Dah habis buku ni, antum belajar kitab ni. Dah habis kitab ni, antum beralih kepada kitab ni. Dia bimbing kita step by step. In whatever field. Antum nak belajar dalam bidang ini, these are the scholars yang prominent dalam bidang ni. Dalam bidang tafsir, ini adalah ulama-ulama yang pakar. Dalam bidang hadis, ini adalah ulama-ulama yang pakar. Dalam bidang fikih, ini adalah ulama-ulama yang pakar. Diberi kita bimbingan. Jadi adalah penting sangat kita juga berguru. Kan? Sebab tu kadang-kadang saya lihat sebagian golongan talibul ilm, kan barangkali rajin membaca, tapi kalau antum tak berguru dengan golongan yang expert, antum pun boleh tersesat. Bila kita tak ada golongan yang bimbing kita. In whatever field, antum kalau medical doctors pun, antum perlu bimbingan daripada doktor perubatan yang lebih senior daripada antum, yang lebih expert daripada antum. Especially for beginners. In whatever field. Kita perlukan guide kita. Kita perlukan bimbingan daripada golongan yang pakar, sama juga dengan kita menuntut ilmu. Kata para ulama kita juga, di antara kelebihan kita belajar ilmu daripada guru adalah cepat faham. Kadang-kadang sebagian buku ni, antum baca this particular paragraph 4-5 kali baru faham. Kan? Baca sekali, Ustaz tak faham, Ustaz. Baca second time, okey, masih tak faham. Baca 4-5 kali, kadang-kadang baru faham. Oh, ini yang dia masukkan. Kan? Kadang-kadang kita baca sendiri, kadang-kadang kita tersalah faham apa yang dia masukkan. Dulu saya teringat, saya baca sebuah kitab dalam bahasa Melayu. Kitab itu translation dalam bahasa Indonesia. Kitab fikih. Saya masih ingat lagi, waktu tu saya belasan tahun, saya baca kitab fikih ni. Dalam kitab tersebut, dia kata adalah makruh untuk menutup mulut ketika mana mendirikan solat. So kata the author, dia kata makruh hukumnya kalau solat dalam keadaan tutup mulut. Jadi saya pun terfikir, makruh tutup mulut solat. So which means adalah sunat buka mulut ketika solat. Saya faham macam itu. Kerana dia punya sentence kata makruh tutup mulut ketika solat. Jadi apa saya buat lepas baca kitab tersebut, there was this period of time, dalam 1 hari, 2 hari, bila saya solat, saya renggangkan mulut saya. Instead of tutup macam ini, saya buka sikit. Saya renggangkan. Kerana buku tu kata, makruh tutup mulut ketika solat. Baca bahasa sendiri. Bila saya attend kelas, dulu saya pelajar pergas, hujung minggu. Bila saya attend kelas, ustaz tu ajar, dia kata bukan itu maksud dia. Maksud dia adalah makruh tutup mulut. Kita tak ada apa tu? Tak ada sebab tiba-tiba kita tutup mulut. Kan? Ketika mana kita mendirikan solat. Itu yang dimaksudkan oleh sang pengarang tersebut. So kadang-kadang kita baca sendiri pun kadang-kadang kalau tak berhati-hati kan boleh kita tergelincir dalam memahami sebahagian teks. Kan? Pengarang maksudkan lain, kita pula faham yang berlainan. Kalau pakai mask macam mana Ustaz? Kan kalau pakai mask kan because of COVID-19 tidak menjadi masalah. Kan? Solatnya adalah sah insya-Allah ta'ala. Okey, secara kesimpulan sebelum kita lihat kepada barangkali ada soalan dekat Q&A, kita nak simpulkan yang bila kita menuntut ilmu ni dia perlukan kepada cara-cara yang kita sebutkan tadi. Mulakan dengan ilmu yang lebih penting. Semua ilmu tu penting,
tapi ada yang lebih penting daripada sebahagian yang lain. Sebagai saranan saya, kan, antara benda yang paling penting sangat adalah Al-Quranul Karim. Saya selalu pesan kepada para pelajar, kalau boleh letakkanlah satu keazaman dalam hati antum, sebelum aku mati, aku nak completekan. Aku nak tamatkan at least sekurang-kurangnya satu kitab tafsir. Kalau tafsir tu ringkas pun tak apa. Letakkan keazaman dalam hati, kalau boleh sebelum aku meninggal dunia, aku nak belajar secara komplit. Daripada juz yang pertama, daripada surah Al-Fatihah, kepada juz yang terakhir, surah An-Nas, nak baca at least satu kitab tafsir, tak kisahlah hard copy punya buku ke, dalam PDF format dekat secara online ke, at least completekan satu kitab tafsir. Yang basic pun tak apa. Okay. Ashraful ulum, kata para ulama, di antara ilmu yang paling mulia adalah ilmu yang berkaitan dengan Quran, kerana ilmu berkaitan dengan Quran adalah kalamullah, the speech of Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak tekankan juga tentang kepentingan kita bertahap-tahap bila menuntut ilmu. Kan, bila kita menuntut ilmu, kita mulakan dengan yang basic, kemudian naik kepada peringkat pertengahan, kemudian naik kepada peringkat advance. Di peringkat permulaan adalah kurang wajar kita terus terjun membaca kitab-kitab yang panjang-panjang. Takut-takut antum baru baca 10 page, antum rasa macam tak motivated, terus antum langsung tinggalkan kitab tersebut. Jadi mulakan dengan sesuatu yang simple. Kemudian kita naik kepada peringkat yang pertengahan, kemudian kita naik kepada peringkat yang seterusnya. Jangan lupa juga bila kita mendalami ilmu, bagus kita baca kitab dan dalam masa sama juga kita berguru, especially orang-orang yang pakar dalam bidang tersebut. Dia akan mudahkan kita. Dia akan mudahkan perjalanan kita dalam menuntut ilmu. Jadi kita nak lihat sama ada tak soalan-soalan tambahan yang antum ajukan dekat Q&A. Ada yang tanya tentang buku untuk golongan beginner in Malay ataupun English, ada tak Ustaz? Kita kata ada. Kan? Kalau contoh dalam tafsir, ada sebahagian website ni, dia dah simplifykan. Dia dah terjemahkan sebahagian kitab-kitab tafsir dalam bahasa Arab ni ke dalam bahasa Indonesia lah. Kalau itu antum selesa dengan tafsir Indonesia dengan bahasa Indonesia, antara website-nya adalah tafsirweb.com. Kan? Antaranya adalah saya tuliskan tafsirweb.com. Barangkali ada website-website yang lain, tapi Syekh Wahbah Zuhaili punya tafsir, iaitu Tafsir Al-Wajiz, kan ada terjemahan dalam Indonesia and boleh dapat online dekat tafsirweb.com. Tafsirweb.com tu dia terjemahkan beberapa kitab tafsir ke dalam bahasa Indonesia. Salah satunya adalah Tafsir Al-Wajiz, karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala. Kan? So barangkali, ataupun antum boleh cuba cari kitab Tafsir Jalalain. Kan? Tafsir Jalalain saya yakin ada terjemahannya ke dalam bahasa Melayu. Boleh cuba carilah kat kedai ataupun dekat online Tafsir Jalalain. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, adakah adab membaca buku-buku ilmiah dari ulama? Contoh membaca Fatihah dahulu dan sedekahkan pada ulama yang menulis itu supaya ilmu itu berkat buat kita. Kan? Kita katakan itu pendekatan sebahagian di kalangan ulama yang mempunyai pendekatan semeka rupa, tapi dia bukan syarat lah. Kan? The moment orang tu dah tulis kitab, kemudian dibaca oleh orang lain, dia dah dapat pahala dah. Orang yang meninggal tu, dia tulis kitab, dia dapat pahala walaupun dia dah meninggal. Okay? Antara dalilnya adalah hadis Nabi SAW, Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, barang siapa yang mulakan dalam Islam satu perbuatan yang baik, kan, maka diikuti oleh orang lain, maka dia akan juga dapat pahala, kan, orang-orang yang mengamalkan apa yang dia ajarkan. Jadi dia bukan termasuk syarat, tapi itu dilakukan oleh sebagian ulama. Kan, tentang isu menyedekahkan Fatihah pun kepada
si mati adalah isu juga yang diperselisihkan oleh para alim ulama. Ada yang setuju, ada di kalangan ulama yang tidak setuju. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang tanya, siapakah yang menanya dan menjawab tentang sifat-sifat yang perlu ada untuk menjadi seorang scholar? Saya kurang pasti. Yang saya baca adalah orang datang ke Imam Syafi'i, seorang lelaki. Adapun nama lelaki tersebut saya kurang pasti. Dalam kitab yang saya baca, dia tak sebutkan nama orang tersebut. Cuma dia sebutkan syair ataupun syair yang tentang enam syarat yang diletakkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala untuk menjadi seorang alim. Ada yang tanya, Ustaz, apakah buku-buku hadis yang perlu kita beli untuk kita buat syarah untuk beginner seperti saya? Buku hadis ni banyak. Tengoklah apa kita punya, tadi saya sarankanlah berdasarkan yang kat dalam gambar tadi. Kalau hadis 40 ni dia ada banyak syarah dia. Jadi pilihlah salah satu syarah. Kalau tak tahu mana nak pilih, pilihlah syarah oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri. Kan? Bekas mufti wilayah pun dia ada syarahkan hadis 40 Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kerana setiap daripada kitab hadis ni dia ada dia punya syarah dia. Kitab Sahih Bukhari ada syarah dia, iaitu Fathul Bari. Tapi Fathul Bari ni tebal lah. Tebal sangat. Kan? Ada translation yang complete dalam bahasa Indonesia. Sama juga dengan syarah Sahih Muslim. Jadi kitab ni tebal sangat. Kan? Jadi saya sarankan kan, kalau boleh start dengan yang asas-asas lebih dahulu kan, seperti syarah kitab hadis 40 Imam Nawawi, that would be good. Kemudian kalau dah selesai baca, boleh pergi kepada Umdatul Ahkam, kan, cari dia punya syarah juga, ataupun boleh berguru kan dengan kitab-kitab tersebut. Ada yang tanya, Ustaz, mana perlu diutamakan lepas solat zuhur, duduk dengan imam baca doa baru solat sunat ba'diyah ataupun sebaliknya? Kan? Jadi wallahu ta'ala alam tentang baca doa bersama-sama dengan imam selepas solat pun adalah isu yang diperselisihkan oleh para ulama. Ini boleh kita berlapang dadalah pada pendirian saya. Kalau antum nak baca doa dengan imam, falyatafaddal, kan? Lepas tu nak solat ba'diyah, silakan. Kalau antum lebih selesa dengan pandangan terus solat sunat ba'diyah pun falyatafaddal, silakan. Tapi kalau boleh janganlah tinggalkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, kan? So janganlah lupa zikir-zikir yang juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada keluasan dalam this particular issue. Ada yang bertanya, Ustaz, misalnya kita pengajar dan sedang mengajar contoh dalam bab fikih, dan ketika syarahkan topik fikih itu termasuk pula bab hadis yang mungkin ada certain terminology yang agak advance yang kita tahu para audience kita tak memahaminya. Adakah seharusnya kita jelaskan juga terminologi hadis itu walaupun kita bukan pakar dalam bab hadis? Apa pandangan Ustaz? Jadi senanglah, maksudnya adalah kalau orang yang mengajar itu dia
faham that particular istilah, kan? Kalau dia faham that particular istilah, boleh diajarkan, tapi tengok pada audience kita jugalah. Adakah audience kita dah sampai kepada peringkat yang boleh faham? That's why dalam kita mengajar juga perlu lihat kepada audience, kan? Barangkali audience yang ada kat masjid kuliah maghrib, kan, tak semua cabang ilmu yang wajar diajar dalam setting kuliah maghrib dekat masjid. Audience kuliah subuh pula pun sama jugalah. Maksudnya dia ada certain knowledge yang kena tengok pada audience. Itu yang dipesankan juga oleh Profesor Hamka. Profesor Hamka daripada Indonesia, dia pernah berpesan, dia kata tak semua isu yang wajar kita bawa bincang di peringkat masyarakat awam. Ada sebahagian isu ini lebih wajar kita bahaskan in a closed setting di kalangan para penuntut ilmu, kan, dekat sekolah ataupun di institusi pengajian tinggi, wajar dibahaskan dekat situ, tapi kurang wajar dibahaskan di setting yang berlainan. Kena tengok kepada audience. Adalah kerana kalau kita tak berhati-hati, kita kongsi benda yang terlampau advance, kan, kepada orang yang beginners, takut-takut, kan, kurang faham. Bila kurang faham, takut-takut berlaku tuduhan pula. Takut-takut yang guru yang mengajar itu dituduh sebagai sesat, kan, ataupun salah mengajar. Sedangkan kadang-kadang anak murid yang salah faham. Kan? Jadi saya teringatlah pada hari ini, saya teringat tentang satu perkara yang pernah disebutkan, satu peristiwa yang pernah berlaku kepada salah seorang ulama bahasa Arab kita yang terdahulu, kan? Yang mana namanya adalah Isa bin Umar Al-Thaqafi. Dia merupakan salah seorang ulama bahasa Arab yang hebat. Satu ketika dia naik keldai, kemudian dia terjatuh. Dia terjatuh ketika mana naik keldai dekat depan orang ramai, di halayak ramai. Jadi bayangkan seorang ulama yang hebat naik keldai, tiba-tiba terjatuh, kan, dekat public. Jadi orang semua kerumun dia. Bila orang kerumun kat dia, dia pun ungkapkan satu sentence ni. Yang mana sentence ini ada sebahagian perkataan yang orang tak faham. Apakah yang diungkapkan oleh Isa bin Umar Al-Thaqafi? Dia kata, malakum takakkatum alayya katakakkuikum ala dhi jinnah. Malakum takakkatum alayya katakakkuikum ala dhi jinnah. Jadi orang tak faham apa dia berbual ni. Asal ada bunyi takakkatum, kan? Asal ada bunyi katakakkuikum. Mereka tak faham perkataan takakkatum. Mereka pun tak faham perkataan katakakkuikum. Lalu, bila sebahagian di kalangan orang awam ni tak faham kata-kata syekh ni, dia pun start menuduh syekh ni. Apa kata orang awam ni? Da'uhu fa inna syaitanahu yatakallamu bil hindiyah. Tinggalkan syekh ni. Kerana syaitan kepada syekh ni sedang berbicara dalam bahasa India. Jadi dia tuduh syekh ni berbual dalam bahasa India. Sedangkan syekh ni dia gunakan kalimah yang barangkali jarang orang gunakan. Dia gunakan perkataan takakkatum. Dia gunakan perkataan katakakkuikum yang membawa erti takakkatum bermakna istama'tum. Dalam erti kata yang lain, kata syekh ni, kenapa kalian semua berkumpul di sekitar aku sebagaimana orang-orang berkumpul di sekitar orang yang gila. Jadi syekh ni tanyalah, kenapa you all ni berkumpul, kan, di sekitar aku, di sekeliling aku. Tapi because of some audience, mereka tak faham perkataan takakkatum ni, itu yang mereka simpulkan yang syekh ini berbicara dengan perkataan yang lain. Jadi kena tengok audience and guru tersebut, dan suka kita ingatkan kepada antum adalah pada hari ini, sebab itu bila kita belajar, kita ni bila belajar, kan, adalah kita shouldn't limitkan pembelajaran kita kepada kita punya faculty ataupun kita punya major. Apa saya maksudkan? Kita sekarang belajar banyak guna sistem universiti. Ada yang belajar dalam kuliah tafsir, kuliah Quran, ada yang belajar dalam kuliah hadis, ada yang belajar dalam kuliah syariah, kan? Jadi apa yang saya nak masukkan kat sini adalah bila kita masuk kuliah tafsir, kuliah Quran, bukan bererti yang kita ni tak perlu mendalami ilmu yang lain. Kita juga berkewajipan untuk mendalami ilmu yang lain, ikut kemampuan kita.
Bila kita mendalami ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan bermaksud kita tinggalkan Al-Quran, kita pun kena mendalami tentang Al-Quran dan juga tentang fikih. Bila kita mendalami ilmu fikih, kita juga harus mendalami ilmu-ilmu cabang-cabang ilmu yang lain tentang tafsir dan juga tentang hadis. Kan? Jadi adalah penting bagi seorang talibul ilm, kan, dia tidak hanya berpada dengan silibus yang telah diset oleh pihak universiti. Kan? Dia juga mendalami bab-bab yang lain. Saya ada guru-guru dulu kan. Saya ingat guru-guru saya, walaupun ada yang mengambil satu jurusan, kan, contoh seperti syariah sebagai contoh, tapi ada sahaja yang juga mahir dalam bidang yang lain. Walaupun dia tak belajar secara formal, tapi dia belajar secara talaqi. Ada yang belajar kat Masjid Nabawi, kan? Dekat siang hari dia belajar dekat fakulti, dekat kuliah dia ambil satu sebagai contoh dia ambil dalam bidang fikih, tapi pada waktu petang dia mendalami bidang yang lain, dia mendalami bidang Quran, dia mendalami bidang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemahiran seseorang dia tidak hanya kita hadkan kepada pengajian dia di fakulti, kan, maka juga perlu kita mendalami ilmu-ilmu yang lain bila ada kelapangan waktu. Wallahu ta'ala alam. Ada tanya, barangkali the last one, apakah nasihat yang boleh diberi apabila kita sampai di suatu simpang dan tidak tahu ilmu mana yang harus dipelajari? Oh, dah bingung. Banyak sangat ilmu kat depan ni. Mana nak pilih? Kalau kiranya kita confuse, tak tahu mana nak pilih, kerana banyak sangat option kat depan kita, saranan saya adalah ibda' bil Quran. Mulakan dengan Al-Quran. Mulakan dengan benda-benda yang related dengan Quran. Kan? Salah satunya adalah berkaitan dengan tafsirul Quran. Tentang penafsiran ayat-ayat Al-Quranul Karim. Itu adalah saranan saya. Kalau sekiranya seseorang pelajar tu bingung mana nak start, mulakanlah dengan Quran, kerana itu adalah kalam Allah, the speech of Allah. Tak ada perkataan manusia yang boleh menandingi perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya rasa dah 9:30 dah, dan saya tak nak hold antum back. Saya minta maaf lah kalau sekiranya saya tidak dapat menjawab sebahagian di kalangan soalan-soalan antum. Okay. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelemahan datang daripada diri saya sendiri. Sebelum saya undurkan diri, suka kita ingatkan our next session, iaitu sesi yang kelima, next Monday, hari Isnin, kita akan bincangkan daripada siapakah kita menuntut ilmu. Kita nak menuntut ilmu, guru, siapa kita nak belajar? Daripada siapa kita nak belajar? Kan? Siapa yang akan jadi guru kita? Kan? Itu kita akan bahaskan pada 31 Ogos penghujung bulan, iaitu next week insya-Allah taala. Dalam masa yang sama juga kita nak ingatkan this week juga kita ada satu majlis ilmu lagi. Kalau ada yang ada kelapangan, ada yang ada minat on this particular Thursday, kan, jam yang sama, wadah yang sama Zoom, adalah 10 pengajaran berkaitan puasa bulan Muharram. This is just a one session punya satu sesi sahaja. Dia berkaitan dengan 10 pengajaran berkaitan bulan Muharram. Dan juga kita nak ingatkan antum, kalau ada yang ada kelapangan dan minat, kan, pada hari Jumaat depan, not this particular Friday, next Friday, dah masuk bulan September. Jadi ada satu lagi majlis ilmu yang kita nak adakan, iaitu berkaitan dengan fiqh al-ikhtilaf. Fiqh berkaitan dengan perbezaan pandangan. Kan? Jadi kalau ada yang berminat, bolehlah antum lihat kepada URL ataupun the QR code, boleh scan dan boleh daftarkan diri. Jadi perlu register lagi. Kita katakan kalau antum lihat dia punya URL beza, kena daftarkan diri. Jadi bagi mereka yang dah daftarkan bagi fiqh aulawiyat, kalau antum nak join fiqh ikhtilaf, kena daftar. Kan? Kena daftarkan diri kerana this is a separate session. Dan dia punya URL pun adalah berbeza. Kat belakang ada ikhtilaf. Lepas tinyurl.com/ikhtilaf. Jadi kalau antum lihat dia punya website punya link tu berbeza, hendaklah kalau minat untuk join, hendaklah antum register. Okay. Sama juga dengan yang bulan Muharram, kalau ada yang minat untuk hadiri, perlu register. Kerana URL dia berbeza kat belakang bulan
Muharram. Okay. As for daripada siapakah kita menuntut ilmu, ini tak perlu register lah kerana antum dah register, dia punya URL pun sama iaitu Adab Ilmu kat belakang. Jadi tak perlu register. Jadi itu yang saya nak kongsi pada hari ini. Saya minta maaf kalau sekiranya ada kekurangan dalam penyampaian pada sesi kita malam ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kesilapan, kekurangan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.